Okey, baik. So, kita tengok pula pembesaran. Dah habis kongruen, kita mahu tengok pembesaran. So, pembesaran, maksud asas pembesaran ni adalah dia membesar lah. Betul tak? Nama pun pembesaran. Tapi hakikatnya pembesaran ni dia ada dia punya kaedah dia. Dia ada teknik dia. Sebab itu maksud pembesaran sebenarnya adalah dia adalah transformasi, bentuk transformasi yang melibatkan semua titik. Sebab sebenarnya bentuk, kalau bentuk dia adalah datang daripada titik, betul tak? Bentuk adalah datang daripada titik. So bentuk datang daripada titik, yang mana titik tu bila satu objek tu bergerak saja, titik tu pun bergerak lah. Betul tak? Titik tu akan bergerak. Dia akan bergerak daripada satu titik tetap kepada satu nisbah yang malah, which is dia akan ada satu constant ratio. Which is kalau semua bergerak dua kali, satu sisi bergerak dua kali, semua sisi akan bergerak dua kali. Satu titik bergerak 5 kali, semua titik akan bergerak 5 kali. Itu secara mudah lah. Secara fahaman mudah. Sebab tu titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran. Pusat pembesaran kita bagi center of enlargement. Dan juga dari nisbah malah itu kita bagi sebagai faktor skala. Okey. Jadi secara mudahnya faktor skala ada dua formula. Macam mana kita nak cari, ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, which is yang paling mudah, adalah kita ambil panjang sisi sepadan bagi panjang sisi objek. Panjang sisi sepadan image bagi panjang sisi objek. Alias image bagi objek. So, you nampak image kat sini kan, contoh tinggi dia contoh 10. Objek dia contoh 2. So, 5 bagi 2 je lah. 5 bagi 2 apa? 10. Ini 2. Ini 5. So, 10 bagi 5, 2. Ya. Alright. Satu lagi adalah jarak titik sepadan image dari P. Jarak titik sepadan image ni, jarak titik dia daripada P ni jarak ni. So, ni panjang ni bagi dengan jarak titik objek dari P. So, daripada objek kepada P. Misalnya contoh sama juga ni 10. Yang ini 5. So, 10 bagi 5, 2. You see? 2. Okey. Kita tengok contoh dia. Jadi kita tengok macam mana kita nak kira. Cuma sebelum itu, kita nak tengok bahawa dalam skala faktor ni ada nilai. Nilai dia sebenarnya boleh menunjukkan bagaimana bentuk image dan bentuk objek tu sebenarnya. Okay. So ada 6 kategori. Ada 6. Tapi cara mudahnya dia ada 2 je lah. Dia ada 2 bahagian, iaitu positif yang 3 atas ni dan negatif yang 3 bawah. So positif maksudnya apa? Maknanya faktor skala tu nilai dia mesti lebih daripada kosong. Positif lah. Tapi kalau negatif dia kurang daripada kosong. Senang kan? Integer kan? Okay. Tapi kalau K dia lebih besar daripada 1. Skala faktor ni diwakili oleh simbol. Simbol dia adalah K. So kalau dia K dia lebih daripada 1, misalnya K dia berapa? 1.5 or 3 or 4. Kita boleh confirmkan bahawa image dia lebih besar daripada objek. Bigger than and larger than objek lah. Okay, lebih besar macam ni. Kalau K dia bersamaan 1, which is sama dengan objek. Image sama dengan objek. Tapi kalau K dia di antara kurang daripada 1 dan lebih daripada kosong, which is dalam range tu, so itu dia punya image akan lebih kecil. Macam mana kita nak tahu? Pecahan. Kalau 1/2 pecahan 0.5. So kita tengok 0.5 dia matilah. Okey, kalau 0.5 0.5 apa? Kurang daripada 1, betul? Maka kita boleh anggap bahawa image dia kecil. Image dia kecil lah. Tapi jangan kurang lagi daripada 0. Kalau kurang daripada 0 dia negatif, betul tak? So negatif dia akan masuk kategori yang ke bawah ni. Okey. So negatif dia lebih kurang sama dengan positif. Kalau positif, kalau korang perasan, image dia mesti duduk di sebelah-sebelah. Nampak ni? Di sebelah ni je. Ni sebelah, ni pun sama, ni pun sebelah dia. Tapi kalau negatif ada adik. Negatif maksudnya dia bertentangan ni, jadi bertentangan. So P ni dia bertentangan dengan satu lagi. So kalau image dia contohlah sama, nilai pun sama, kurang daripada 0 dan lebih daripada negatif 1, which is 0 point something lah, 0.8, 0.7, 0.6, maka image juga akan lebih kecil. Sama je macam atas.
KK kurang daripada negatif 1. Kuih adalah persamaan negatif 1. Wujud sama. Kalau K lu kurang lagi daripada negatif 1, negatif 3, negatif 4, nilai image akan besar. Cuma di bertentangan. Bertentangan. Bertentangan mata. Okey. Boleh Okey. So kita tengok sikit. Itu je secara mudahnya. Okey. Alright, so kita nak tengok pula the next. The next ni adalah kita nak melihat kepada bagaimana pembesaran ini berlaku. Kita dah tahu nak apa faktor skala, contohnya kita dah tahu nilai faktor skala tu 2 contohnya. 4 contohnya. Tapi ada same time kita kena tahu macam mana pergerakan itu berlaku. Okay? That's why lah rajah di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut, which is objek ABC. ABC, kalau anda tengok kat sini, ABC dengan yang ini, nampak? So, macam mana kita nak tentukan dia punya faktor skala dia? Nak menentukan faktor skala dia. So, kita tengok panjang dia. Panjang dia tak semesti kita nak kena kira dia punya panjang image bagi dengan panjang objek. Sebab apa? Sebab saya dah beritahu tadi apa maksud dia, apa maksud formula lain adalah kita boleh cari berapa panjang daripada image tu titik dia kepada titik pembesaran. So kita boleh cari titik pembesaran dulu macam kes ni. Kita boleh cari titik pembesaran dia iaitu panjang dia 6. Panjang dia 6 nampak ni. Ni kan kita ambil di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagi dengan ni objek kan, yang CB, yang warna biru ni. Yang warna biru ni objek. 1, 2, 3, 4. So 6 bagi 4 dapat 3/2. Kalau yang koma-koma ni, ini kita panggil sebagai prime So A prime, B prime, C prime ni, ini image, selalunya akan jadi image. Selalunya akan jadi image. Okey. Nampak tak? Okey. So, kita tengok pula B, RSTU. RSTU mana RSTU? Sini RSTU. Yang jadi besar. Okay, ini juga sama, kita tarik dia punya titik pembesaran daripada image kepada jarak di antara image kepada titik pembesaran dan jarak antara objek kepada titik pembesaran. So, dia punya apa nama? Ni K dia lebih besar tadi, faktor skala dia. So, K adalah lebih besar daripada 1. Baik, B pula 1/3. Kenapa 1/3? Sebab B apa? Objek RSTU RSTU. So dia ambil RU ni. RU. Okay. 1/3. Okay, so ini RU. Okay, R pada U 1. Yang ini sebab dia dah panjang dia dah boleh kira. Yang tadi kan susah kan nak kira sebab dia condong kan, betul tak? So dia ambil kat sini. So ini 4. Ni 1 image dia, ni 3. So 1 bagi 3, 1/3 lah. Ya. Alright. So ni maknanya dia kurang daripada 1 dan lebih daripada 0. Kalau C pula, adik-adik, C ni kalau kita tengok dia adalah negatif punya. Sebab apa? Sebab kalau kita cari titik pembesaran dekat tengah-tengah ni, you see, dia macam apa kita panggil bertentangan. So bertentangan dia must be negatif. So K kurang daripada negatif 1. So negatif 6. Macam mana boleh tahu negatif 6? Kita boleh cari dia punya panjang lah. Kalau tak nak, kita boleh cari tinggi dia. Antara tips lain yang kita boleh tengok, kita tengok image yang warna pink ni kan, kita boleh tengok tinggi dia ni. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggi ni macam Pythagoras, macam 3 segi ni. So kita kira yang bawah ni 3, see? So 6 bagi 3, 2. So negatif 2. Okay? Boleh ke? Okay, baik. So kita tengok pula bagaimana kita nak menentukan objek dan image bagi setiap pembesaran berikut berdasarkan kepada faktor skala yang dibagi. Kalau K 2/3, K besar 2/3 kurang macam, kalau kita jadikan dia perpuluhan jadi 0.67.
Okay, so kita boleh expect bahawa yang kecil tu adalah image. B tu image ni. B ni image So A ni adalah objek lah. A objek, B image. Tapi kalau K negatif 1.5, kita tengok nilai dulu sebelum kita tengok positif negatif. Kita tengok nilai dulu bahawa 1.5 maknanya lebih besar. So, image lebih besar dan juga negatif maksudnya dia bertentangan. Something like this. So S adalah image, so R adalah objek. Okay. Kemudian kita tengok pula yang bawah ni. Macam ni kita nak lukis. So kalau kita tengok jarak ni, P ni kepada tip bucu yang ni kan 2 kan. So kita just darab saja dengan 100 skala. So kalau 2 darab 2 dapat 4. So panjang dia macam ni. So sama 2 gak. 2 darab 2 dapat 4. Jadi panjang besar. Kita dapat besar macam ni lah. Okay. Kalau negatif 3/4 darab lah. So 4 darab negatif 3/4. Negatif tu apa kan bila kita darab. So kalau kita darab 4 darab dengan 3/4. Okay. So kita akan dapat nilai berapa 3 kan. So kita akan dapat kat sini 3. Tapi kita just follow je titik ni. Follow saja titik ni Follow saja titik. Dan kita akan dapat sini. Kemudian kita tarik sini. Kemudian kita tarik ke belakang. Ini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab 3/4. Dapat berapa? 6 Dapat 6. Sesuai dia akan dapat bentuk macam ni lah. Okay. Terusnya kita tengok pada pengiraan luas. Okay. Pengiraan luas. Baik, pengiraan luas ini sekejap, rasanya ada boleh potong kot yang ni. Sampai sini je lah kot. Sebab yang nak tampal ni.